أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله وكفى بالله شهيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sihat semua? Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji Allah dengan pujian yang tertinggi seperti pujinya ahli syurga saat berada di dalam syurga. Macam mana pujian ahli syurga? Dah ingat kan? Kau kena sebut pula. Kena sebut tak? Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu pujian ahli syurga saat berada dalam syurga. Kena Allah dah bagi tahu bagi awal-awal lagi. Jadi hadirin kena usahalah untuk sentiasa puji Allah Ta'ala. Saya pun belajar ni pun tengok para guru-guru dan para habaib, hadirin perhati je. Dia nak mula majlis, dia mula dengan Alhamdulillahillazi hadana. Sebab dia, bila kita beroleh kefahaman, maka hadirin yang akan faham setiap daripada kalimah-kalimah Allah Ta'ala itu semuanya baik dan membawa kebaikan yang besar ke atas diri kita. Maka setiap yang terbaik bagi orang mukmin dia tak akan lepaskan. Maka hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, perbincangan kita pada malam ini tentang sabar itu cinta. Kita nak kenal jenis-jenisnya pula, jenis-jenis sabar. Maka hadirin, belajar tentang sabar perlukan kesabaran lah. Betul ya? Perlukan kesabaran lah. Pertama, hadirin berusaha untuk memahami. Maka setiap daripada kita akan berhadapan dengan apa yang Allah uji, yang dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla adalah perkara itu tidak disukai oleh nafsu. Begitu banyak. Dalam perkara yang diuji Allah Ta'ala ini, Allah nak sentuh bahagian nafsu kita, ya. Maka perkara yang tidak disukai oleh nafsu itu banyak. Maka bila bincang tentang kesabaran, dia mencakupi ruang yang cukup luas, perbincangan yang cukup luas dengan pelbagai situasi, dan ia adalah perkara yang cukup luas lebih daripada jangkauan manusia. Bila kita mula memahami tentang sabar, hadirin kena faham begini. Sekiranya hadirin berada dalam sebuah perahu ataupun kapal tengah ada di tengah lautan. Boleh kapal ada tengah lautan. Hadirin tergolek-golek tengah laut. So nak bincang tentang sabar. Luasnya sabar itu, hadirin berada di tengah laut yang kecil itu. Tentang sabar, ilmu tentang sabar seluasnya lautan itu. Cukup luas kerana setiap kita pelbagai situasi yang kita lalui. Kenapa dia luas? Kerana setiap daripada kita semua melalui pelbagai situasi. Kita berhadapan dengan situasi yang berbeza, mengikut umurnya, mengikut tempatnya, suasananya.
maka terbangun kesabaran ataupun terbina sabar antara hadirin semua sekali mengikut environment dia, mengikut pengaruh situasi dia, pengaruh persekitaran dia. Sebab itu dalam perbincangan kita yang sebelum ini dan seterusnya akan datang, saya selalu ingatkan bahawa kesabaran yang ada pada diri hadirin semua sekali, dia mengikut dirinya. Ya Allah ilmukan padanya tentang sabar, fahamkan pada dirinya tentang sabar, berbeza-beza. Namun pada dirinya ada kesabaran dan dia perlu kepada kuatkan lagi, fahamkan lagi. Dia kena sabarlah nak capai kepada faham tu. Boleh ya? Sebab semua sekali ingat belajar tentang sabar adalah belajar untuk menguasai situasi. Kerana itu dia berbagai jenis, berbagai jenis. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan bahawa salah satu daripada sifat sabar itu adalah pada fizikalnya. Pada fizikalnya, yakni dia menanggung suatu bebanan. Pada fizikal seseorang itu, dia menanggung suatu bebanan. Kemudian dia menanggung suatu tugasan. Pada sabar dia fizikal dia, bebanan. Dia menanggung suatu kerja-kerja, perbuatan, ataupun dia menanggung sedikit keperitan, penyakit atau luka, atau apa yang ada pada fizikal yang menanggung kepada dalam bentuk yang kita nampak, luka, perit, berat ke apa. Tadi Imam baca pada surah Baqarah tadi, yang kita diuji dengan 5 perkara. Kelima-lima itu ada yang tanggungan dari sudut fizikal, ada yang tanggung dari sudut spiritual, kerohanian dia. Boleh ya? Baik. Begini, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan sabar yang ada pada hadirin sekalian. Pertama, dia menanggung pada fizikal. Yang kedua, dia menanggung kepada rohani dia atau spiritual dia. Boleh ya? Dua. Maka kedua-dua ini ada pada hadirin, ada pada saya. Boleh? Dari sudut fizikal zahir dia terbangunnya ataupun terbinanya kesabarannya dari sudut apa? Dari fizikal dia, kita nampak dia macam mana. Dari sudut perbuatan dia, kerja berat dia, apa lagi, berjaga malamnya, dari sudut pembelajaran ke, dari sudut pekerjaan dia ke, atau apa fizikalnya. Anda dia berlaku kecederaan kepada dirinya, fizikal tu nampak lukanya bahagian mana, patahnya bahagian mana, sukar dia nak berjalan, sukar dia nak berdiri, dia nak bangun, duduk cepat, bangun lambat, kan, lututnya, paha atau apa sahaja fizikalnya. Boleh tak ni? Maka hadirin melihat bagaimana dia membawa fizikalnya itu. Hadirin nak tahu berat mana tubuh atas? Pernah tahu tak berat mana tubuh atas? Ni bahagian atas. Tahu tak berat mana? Kalau nak tahu, tengok nanti bila kena bahagian lutut. Bila lutut sakit, hadirin tahu lah. Bukan cerita ada kena gaut ke apa semua ni, yang pula kata aduh kena pula. Haji okey je? Haji tak apa, dia chairman. Boleh tak ni? Tapi sungguh hadirin, waktu saya diuji Allah Ta'ala, Wallah Ta'ala alam, tak tahu lutut sebelah kanan dia membengkak dan jadi bulat sebesar bola tenis atas pada lutut sebelah kanan. Pergi x-ray, hanya nampak seperti urat yang berketul, tapi tak, bukannya bersimpul apa semua. Subhanallah. Masa tu terpaksa solat berkerusi lah. Kita tak biasa. Bila dah kena macam tu, berasa kaki ni engkau ya Allah. Ini bicara tentang kaki. Allah Ta'ala bagi tahu, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, bahawa pada kamu kaki bersaksi atas apa sahaja dari sudut pelakuan kamu. Kita pun tengok, ya Allah hebat.
Faham kaki, tapak kaki hadirin panjang mana dan besar mana berbanding dengan perut kita dan bahagian atas, besar mana? Bila kita lihat, subhanallah, hebat Allah Ta'ala dengan kaki yang dua, saiznya tu subhanallah, tu bukannya besar sangat pun, dia mampu menampung beban di bahagian atas. Sebab apa? Bahagian atas ni bahagian berat saja. Buah pinggang, perut, usus besar, usus kecil, hati, jantung, paru-paru, apa lagi? Bahagian atas ni dia terkandung dalam bentuk air. Berat tak? Berat. La haula wala quwata illa billah. Allah nak bagi tahu bahawa kaki kamu menanggung satu beban dunia ini berat, menanggung bahagian atas. Allah uji sikit, kamu tahulah macam mana berat atas ni. Rupanya kaki kita ni gagah rupanya. Tu tak ni? Gagah rupanya kaki kita. Tak usah sangat. Apa gagah dia? Gagah dia itu Allah kata, aku bersaksi, kamu akan jadi saksi nanti kaki. Tu watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tadi saya jumpa dengan seorang daripada ahli ibadah, seorang ahli ibadah. Dia ni hadirin, sampai tahap umur dah capai kepada 80-an, dia diuji dengan slip disc dan tulang pinggul patah. Perempuan, la haula wala quwata, pun hebat juga hadirin. Dia mendisiplinkan dirinya kekal berwuduk, dan dia bangun pukul 3 pagi sampai risau kalau tak cukup dia punya zikir dia daripada pukul 3 nak menjelang subuh tu. Dia risau kalau tak cukup zikir yang dia amalkan, amalan dia daripada pukul 3 tu, kadang lebih awal pukul 2. La haula wala quwata illa billah. Dan dia suka mewangikan badannya. Siapa kat sini nak tanya, ya hadirin, ada apa-apalah perfume ke, minyak ke, jenis yang suka pakai lah, contoh yang saya tunjukkan ini kan. Hadirin pernah pakai kat kaki? Soalan ni, pernah pakai kat kaki? Kita biasa spray kat badan kan, spray, kalau spray kat badan, lepas tu letak kat sini kan, letak kat jari apa-apa semua macam tu kan. Hak nak wanginya atas sahaja, betul tak ni? Bila ditanya kenapa buat macam tu, bahawa seluruh daripada diriku kehadap Allah Ta'ala wangi semua sekali. Menung kita, la ilaha illallah, menung. Ni ahli ibadah ni hadirin. Ahli ibadah maksudnya duduk dalam konteks ibadah dia kehadap Allah Ta'ala ni, subhanallah. Selepas berwuduk, dia mewangikan start daripada ujung kaki sampai ke atas. Perempuan, Allahu Akbar. Tekun tak? Tekunlah. Tapi saya tak gunakan perkataan sabar, sebab dia dah membawa pada sifat sabar. Kalau tidak disiplinkan sebegitu, maka dia tak capailah kepada kesabaran. Betul tak ni? Maka jenis sabar dia itu, makcik ni, kesabaran ke atas dirinya, mendisiplinkan diri itu, membawa sifat kepada dirinya kehadap Allah Ta'ala, hingga mewangikan seluruh badannya kerana Allah, daripada hujung kaki. Saya pun belajar daripada itu, cuma saya tambah nilai. Saya calikkan benda ni, minyak ni, contoh atau apa minyak, selepas berwuduk, letakkan bahagian bawah tumit, calik sikit. Lepas tu saya pun, kan antara tumit dengan tumit kan, buku lali kan kita boleh laga kan, kita pun laga sambil membaca. Haji buat contoh macam tu, lebih kurang macam tu lah, kurang macam tu, antara tumit ke tumit kan, gitu kan, sambil membaca watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki hebat hadirin. Jadi nak bagi tahu bahawa beban sesuatu badan itu, atau beban ke atas fizikal itu, saat dilihat dan saat dia mempertontonkan, dia memperlihatkan, dia menunjukkan keupayaan dia menanggung beban itu, maka di situ antara jenis sabar, antara jenis sabar. Tak kira lah dia luka, dia patah ke apa semua. Lihat ni, saya pernah cerita ke kat sini, hak jenis cabuk, luka dia aksiden, luka di bahagian lengan ini,
aksiden, luka lengan, masuk kaca cermin kereta tu, yang jenis yang kecil-kecil tu kan, yang dah terberai tu, masuk dalam ni. Saya dah cerita ke belum? Yang kena buang kaca itu tanpa bius. Awak rasa? Dia ni rasa macam mana? Tanpa bius. Cabut, sebelum dicabut, dia buang kaca itu, dia beri taklimat oleh doktor. Dia kata kalau dibiuskan, nanti daging itu akan membengkak kerana kesan bius tu kan, kaca itu akan termasuk lebih dalam. Maka kalau nak keluar, kena korek, terpaksa kena keluar dalam keadaan tanpa bius. Dah boleh rasa dah macam mana? Dah boleh bayang dah rasa macam mana? Okey dah kan? Pernah kena ambil jarum, ambil darah kan? Cucuk ibu jari ni kan, jari kelingking, jari manis, pernah kan? Besar mana jarum? Pernah kena suntik kan? Ngilu ada rasa lagi tak sekarang ni? Ngilu rasa jarum datang tu, ada tak? Sekarang nak cabut, nak buang kaca yang dalam lengan tanpa bius. Nak rasa macam mana? Kesabaran dari sudut fizikalnya. Cabut satu, bunyi itu. Cabut dua, saya boleh sebut lah sebab sebelah katil saya. Sebelah katil sebut, dia bunyi macam tu, sakit. Kemudian last kali disebut sakit, doktor berhenti kejap, cabut lagi, sakit, macam tu. Last kali, ni kemuncak sakit, dia sebut apa? Sakit lah bodoh. Pada siapa? Pada doktor. Bukan sengaja nak sebut kata bodoh tu, tapi nak dengar, nak bagi tahu bahawa orang ni sampai tahap dia mengeluarkan rasa itu sampai sebut begitu. Doktor pun senyap. Doktor pun kata, kan saya dah kata tadi, risiko awak dengan virus lebih teruk. Nampak tak ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana itu hadirin, pada fizikal di situ yang kita melihat salah satu dari sudut keperitan. Tadi nak tanya agak-agak hadirin, doktor tadi, doktor macam mana nak cakap doktor tu sebenarnya doktor Singh. Jenis pakai jenis piada kan, dia pakai Singh. Kita tengok Masya Allah, senyap dia. Tapi dia terangkan dengan baik, bahasa pun bagus. Allah Akbar. Saya ada beberapa pengalaman berhadapan dengan isu begini, namun berhadapan dengan orang yang Islam dengan bukan Islam. Ada beberapa pengalaman. La haula wala quwwata illa billah. Kadang-kadang tu kita nampak Islam tu ada pada orang yang bukan Islam tu berbanding dengan orang yang beriman kepada Allah. Sayang kita, la ilaha illallah. Boleh tak ni? Baik, kerana itu hadirin, maka bila ada masanya atau kadang-kalanya Imam Ghazali menyatakan bahawa sabar itu ia akan mengundang kepada suatu pujian apabila ia mengikuti kehendak syarak. Duduk dalam syarak, duduk dalam syariat Islam, sabaran yang dibawa itu bila mengenepati, dia akan bawa kepada nilai yang terpuji. Kerana itu, pada perkara yang kedua, untuk melengkapi kesabaran orang itu dari sudut fizikal, dia mampu menanggung beban tadi, maka kesabaran jiwa atau hati adalah satu perkara yang memerlukan kepada keupayaan dan lebih lagi disebut keimanan, dan ia membawa kepada jenis yang pertama disebut iffah. Apa dia? Yang jenis kesabaran pada rohaninya. Tadi fizikal kan? Pada fizikal pertama, kemudian dari sudut rohaninya dipanggil iffah. Iffah ini bermaksud keupayaan jiwa, kekuatan jiwa, yakni berkehendak dia melawan nafsu syahwat dan mampu mengimbanginya. Lihat ni, iffah dia ada keupayaan, kekuatan jiwa dia untuk melawan nafsu dalaman,
kehendak dalaman rohani dia dan dia mampu mengimbanginya. Baik, fizikal adalah pembuat kepada kehendak dalaman. Lihat ni, perbuatan zahir adalah perbuatan yang mengikut kehendak dalam. Betul tak ni? Betul tak ni? Kenapa? Kerana apa yang disuarakan oleh suara hati tidak akan terzahir melainkan dibuktikan. Betul? Dibuktikan pula melalui apa? Ada buktikan sesuatu melalui apa? Kalau rasa sayang sebut macam mana? Kau tak sebut. Tengok je kira kena je. Tapi dalam hati sebut sayang. Kawan tu apa hal yang duk tengok sangat ni? Apa hal dia nak sebut tak sebut? Manalah orang tahu? Betul tak ni? Maka zahir itulah yang melihat kepada bagaimana dia meluahkan. Kesabaran dalaman mampu mengurus dan mengimbangkan, fizikal dia terkawal lah. Baik, contoh. Semua sekali dan saya pasti ada pengalaman marah. Betul tak ni? Kau semua tak pandai marah kat sini. Ada orang cakap saya tak pandai lah Ustaz nak marah. Tapi kalau suara disergah dia boleh tahan. Baik. Maka kita menzahirkan rasa marah itu dari sudut mana? Ada tak dari sudut perkataan? Ada. Ada tak dari sudut perbuatan? Ada. Keupayaan jiwa mengawal dan mengimbangkan rasa itu. Maka zahir takkan zahir lah, melainkan dia zahir dalam bentuk ketegasan. Itu beza. Maka ifah, bila siapa yang sampai kepada jenis sabar yang pertama antaranya disebut ifah, maka keadaan masa itu dia telah pun mendapat satu daripada ilmu tentang sabar. Ifah, keupayaan jiwa mengawal nafsu dan mengimbangkannya. Boleh ni? Okey, baik. Bagi golongan kaya, ini antara yang disusun oleh Imam Ghazali. Baik, orang yang ada-ada. Orang yang ada-ada. Apa keupayaan dia? Apa keupayaan dia? Atau kita sebut apa kemampuan dia? Orang yang ada-ada. Ada-ada level kayangan punya. Petik dapat macam tu. Nak apa? Macam tu lah kan? Keupayaan. Hadirin begini dalam nak memahamkan berkenaan dengan sabar, saya menggunakan beberapa istilah-istilah lah. Contohnya menggunakan istilah upaya, keupayaan, kemampuan. Dia berbeza dengan kekuatan. Mana dari sudut kalau kita nak ukur, hak nampak dia memang gah sungguh antara keupayaan dengan kekuatan. Kita rasa mana? Nampak kuat ke nampak berupaya? Kau lebih kurang je. Sama je kot. Hadirin. Dalam bab fiqh disebut istita'ah. Allah bagi tahu man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah itu keupayaan. Kuat, nampak kuat, namun belum tentu berupaya. Sebab kuat nampak zahir, upaya nampak dalam. Badan berketul-ketul nampak gagah. Kain selimut tak sampai 1 kilo, tak boleh angkat waktu subuh. Contoh. Lebih kurang gitulah. Angkat besi 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo lah sekali, ketul badan. Hebat. Nampak gagah tak? Gagah. Selimut tak boleh angkat. Lihat apa? Tidak berupaya. Maka keupayaan dalaman itu yang membawa kepada sabar dia. Keupayaan dalaman itu dari sudut orang kaya-kaya, orang yang hebat-hebat, orang yang berada-ada, namun saat dia mampu berupaya mengawal dalaman dia, rohani dia, maka disebut dhibtun nafsi, yakni dia mampu mendisiplinkan diri.
Orang ada sebut sahaja nak itu, nak ini, mampu tak dia beli? Mampu tak dia miliki? Mampu. Namun saat dia dapat mengawal, mendisiplinkan diri, maka jenis sabar itu disebut dibtun nafsi. Dia mampu mendisiplinkan diri. Sebab tu disebut kemampuan, keupayaan. Dia tak sebut oh kuat dia. Tak. Dia mampu kawal itu. Baik. Namun dalam keadaan yang lain pula, dia jenis orang ada, asal sebut je terus cari, suruh beli. Hak orang dah beli pun dia nak beli lagi, dia nak lagi hak tangan orang tu. Maka saat itu disebut al-batar. Dia jenis orang yang jenis sombong dengan kekayaan dia. Nah gitu. Ni jenis-jenis sabar. Jenis. Sebab apa saya sebut jenis sabar malam ini? Kerana kesabaran setiap orang itu berbeza mengikut situasi. Mengikut situasi. Hadirin tak boleh ambil sabar yang ada dalam siri saya. Ustaz pinjam sabar Ustaz, saya pun bagi. Oh tak boleh bawa. Tak boleh bawa sebab tak kena dengan keadaan hadirin. Situasi hadirin tak sama dengan saya. Namun boleh tak nak belajar? Boleh. Boleh tak nak mencontohi? Boleh. Bukan saya, tapi ambil apa yang Rasulullah tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Kerana Rasulullah digelar Sahibus Sabr ataupun Sayyidus Sabr, penghulu kepada kesabaran. Macam tu sekali. Sampai tahap gitu. Boleh dipelajari, boleh dicontohi. Boleh dah ni? Nak faham kena minta dengan Allah. Baik. Kemudian kalau dalam medan perang berupaya dia melawan musuh secara bersenjata lillahi ta'ala, maka dipanggil suja'ah, dipanggil berani. Orang yang berani. Sebab sabar dalam peperangan mengikut kaedah Islam, dia memang melawan orang itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Memang lawan kerana memang nak mendapatkan keredaan Allah. Jihad fisabilillah sungguh. Sirah dalam kenaan perang antara umat Islam dengan orang kafir ni hadirin maklum lah kan. Tahu kan banyak kisah-kisah kan. Dalam perang Khandaq macam mana, dalam perang Badar macam mana, dalam perang Uhud macam mana. Hatta musuh jatuh senjata pun disuruh angkat lagi senjata itu. Sebab berperang sama-sama senjata, pegang pedang, kamu pegang pedang, aku pegang pedang. Pedang musuh jatuh, pedang orang Islam tak jatuh. Boleh tak nak libas terus? Boleh lah, ada kalah pedang dia dah jatuh, libas je lah. Betul kan? Bunuh je lah. Tak, angkat balik senjata. Ku perang kamu kerana kamu perang agama yang dibawa oleh Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berperang, senjata sama senjata lah. Lawan lu, baru tahu. Kalau kamu tak nak angkat senjata, syahadah. Ikut agama yang dibawa oleh Rasulku. Tak, tak, angkat senjata. Agak-agak hadirin boleh kau nak bincang macam tu? Agak-agak kita duduk atas stage kan, atas stage, duduk main boxing lillahi ta'ala. Macam mana? Kau macam tak ada berlaku macam tu tak? Tak tahu siapa nombor 1 menang dapat 1 juta. Nak lillahi ta'ala kau nak 1 juta ni? Main hadirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kerana itu dalam perkara-perkara tertentu, disiplin-disiplin tertentu, berhadapan dengan situasi yang tertentu, maka ada masanya perbincangan perlu diletak di hadapan. Ada patut boleh bincang, bincang. Kalau boleh bincang, bincanglah. Buat apa nak bergaduh? Betul tak ni? Okay, baik. Itu contoh dari sudut perang. Kalau dari perkara yang lain dipanggil pengecut lah. Kalau tak berani jadi penakut lah kan. Okey, baik. Bila orang itu mampu melawan kemarahan, dendam, hasad atau apa sekali dipanggil hilm. Orang yang berada dalam sifat lemah lembut. Bila dia tak mampu dalam keadaan lemah lembut, dia panggil tazammur. Orang ini suka merungut.
Bila dia mampu mengawal rasa dari sudut rasa apa? Rasa gerang, rasa dendam, rasa iri, dia mampu, maka dia ada kelembutan dipanggil hilm. Bila dia tak mampu dengan mengawal dari sudut hilm itu, maka dia panggil tazammur, orang yang suka merungut. Orang yang suka merungut, dia adalah orang yang mencalar kesabaran dia. Merungut. Ada pengalaman merungut? Kau tak ada? Contoh merungut yang paling pelik lah, ni apa antara pelik. Order makanan dekat restoran kan, order makanan lambat sampai. Masa lambat sampai tu sebut apa? Lambat lah, masak ke tak ni? Betul tak ni? Tak tahulah, saya buat contoh je ni. Mungkin antara itu dialog. Lepas tu makan apa sampai? Sampai depan mata, nak sebut apa lagi? Ke makan dah terus. Elok makanan depan mata. Yang lambat sangat ni kenapa? Pula dah. Tadi lambat sebab lambat tak tahu siap ke tak lagi kan. Dah ada depan mata. Kena marah pula ajungan tau. Merungut tak? Merungut. Elok makanan sampai, nak sebut apa? Sepatutnya alhamdulillah lah, kan puji dah hal lambat tu. Biarlah, mungkin kerana ordernya ramai kan, bilnya banyak. Baik, sekarang lazimnya ni setakat yang saya lalui lah, bila kita pergi ke satu restoran, kita nak order, yang ambil order kata ramai orang ni bang, lambat sikit ni. Ada tak pengalaman itu? Lambat sikit ni. Kita pun kata tak apalah lambat, boleh tunggu ke? Boleh. Dia pun ambil order, lepas tu kita kena tunggu ke tak ni? Kena tunggu. Baik, masa menunggu itu dengan dah beritahu maklumat bahawa order banyak, lambat, hadirin merungut ke tak? Ada juga jenis merungut, lambatnya. Tadi dah bagi tahu dah. Dah bagi tahu. Maka lambat itu dengan dah beritahu, maklumat dah dapat, dia merungut, dia adalah orang yang dipanggil tazammur. Orang yang mencalar kesabaran dia sebab dah ada bagi tahu. Kalau dah tahu dah memang ramai, tak boleh, tak tahan nak tunggu, nak order lagi ke tak? Tak payahlah, pergilah kedai lain. Betul tak ni? Pergilah tempat lain. Tapi kalau dah sanggup, tunggulah sampai siap, jangan pula nak marah. Sebab apa? Dialog ni akan berlaku begini. Makanan dia tunggu juga sampai dia pun kata, apa yang lambat sangat ni? Yang ambil order cakap, kan saya dah kata tadi lambat. Yalah, takkan nak lambat macam ni sekali, kan dah sebut tadi. Gaduh tak? Sekejap lagi gaduh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, pernah berjanji dengan seseorang? Pernah kan? Janji pukul berapa biasa? Tak kira lah pukul berapa kan, sampai pukul berapa, itu isunya. Janji tu pukul berapa satu hal, sampai pukul berapa isunya. Baik, kalau janji pukul 9, hadirin sampai pukul berapa? Jangan sebut janji Melayu, saya syahadahkan nanti. Pegang tangan syahadah demi masa asyhadu alla ilaha illallah. Nak sebut macam tu. Saya dengan jemaah kalau bawa umrah memang saya cakap macam tu. Dalam kursus ke, masa bawa jemaah saya cakap awal-awal, siapa yang sebut janji Melayu, aku syahadahkan depan tu juga. Hanya buat panggil gitu. Baik, ceritanya sekarang, ada tak pengalaman janji pukul 9, pukul 9.30 tak sampai lagi, hadirin balik? Balik ke tak? Soalan sekarang, balik ke tak? Bagi tahu tak kawan, saya balik dulu lah. Ke tunggu sampai dia datang pukul 11 baru sampai? Hadirin, ni saya masa tu belajar, ini belajar, memang kita dah kongsi tentang sabar, maka diuji tentang sabar lah kan. Janji pukul 2 selepas Jumaat, 2.30 sampai pada satu tempat, 2.30, baiklah 2.30. Lepas Jumaat cepat-cepat terus pergi 2.30. Alhamdulillah, pukul 5.30 baru sampai. La haula wala quwata illa. Orang dalam kedai tu keluar masuk kita tengok tu keluar tu. Orang hak duduk kerja dalam kedai tu tengok dia ni tunggu siapa.
Pukul 5.30 sampai. Cerita tentang bagaimana nak menguruskan tentang sebuah syarikat travel bahagian umrah. Secara khusus saya memang dalam bidang melatih mutawif kedua, lepas tu tenaga pengajar untuk calon diploma mutawif untuk universiti-universiti Malaysia. Biasa kumpul kat USI. Dia datang nak bincang tentang perkara ni. Dalam pengurusan travel hadirin, umrah ataupun haji, perkara yang paling utama kena disiplin tentang masa. Sebab tu saya kata kalau masa ni, yang kata janji Melayu, ku syahadahkan Melayu tu. Saya cakap macam tu. Ini perkara utama. Poin besar kalau dalam pengurusan mutawif, haji, masa mesti duduk dalam keadaan tepat. Janji 2.30, 5.30 sampai. Masa tu bincang kejap, minum, lepas tu saya cancel dan saya tak sambung terus untuk bincang yang seterusnya. Sebab syarat pertama dah belum berjaya, bukan gagal lah. Syarat pertama dah tak boleh, tak bincang. Gitulah hadirin. Boleh tak ni? Maka perhati, kalau kita ini jenis yang suka merungut, kita banyak mencalar kesabaran diri kita sendiri. Boleh? Maka nak belajar tentang sabar, kawal tentang rungutan. Kawal tentang rungutan. Nak buat perkara ini bukan petik jari suruh siap. Tak, sebab kita dah mentarbiah, mentabiatkan diri kita jenis mengungut ni sejak bila? Siapa kat sini pelatah profesional? Yang jenis latah level profesional punya ada? Ada tak? Wallahu alam. Tapi nak tanya hadirin, agak-agak orang hak latah tu keluar-keluar tu dia terus melatah ke? Keluar-keluar perut mak tu tengok mak bidan kat depan, oh pucuk mak bidan bila kau sampai. Adakah sebut macam tu? Tak ada kan? Apabila dia melatih diri menjadi seorang yang latah secara profesional? Nak bagi tahu apa? Bahawa sifat baharu yang ada dalam diri hadirin yang mulakan sendiri. Pertama, yang kedua ikut orang, yang ketiga ikut suasana. Nampak orang latah tu macam bagus je orang duk gelak, nak test dia pun mula latih secara perlahan-lahan sendiri-sendirian. Orang cuik sikit melatah, sikit melatah, lalas sekali latah sungguh. Siapa yang mulakan? Betul tak ni? Tu contoh. Maka sama juga dengan merungut. Yang mulakan jadi seorang perungut profesional pun samalah juga. Siapa yang mulakan? Sifat yang ada pada diri hadirin dan saya, sifat baharu yang diwujudkan. Asal-asal kita adalah fitrah. Setuju tak ni? Fitrah. Gitu. Pukul berapa isyak? 3 minit. Boleh landing lah tu. Lihat ni. Hadirin semua sekali, sifat, sikap, benda ini akan mempengaruhi kehidupan dari masa ke semasa dan tidak mustahil. Hari ini hadirin dengan keadaan hari ini, tak mustahil esok lusa boleh berubah mengikut kehendak, kesesuaian situasi yang hadirin sendiri bangunkan dengan situasi pada masa itu. Orang yang duduk dalam kawasan kampung, kerja-kerja berat, kerja bandang, kait kelapa sawit, fizikal dia macam mana, perangai dia macam mana? Duduk dalam kampung jenis geng-geng, silap sikit belasah orang, agak-agak hadirin macam mana perangai orang dalam kampung itu? Deber tak? Kau kepuk apa? Dia akan berubah situasi hadirin. Kalau duduk dalam rumah hadirin, duduk dalam rumah, lorong nak masuk ni, kiri kanan pasu, satu biji pasu harga 3,000. Agak-agak orang dalam rumah tu macam mana cara berjalan? Ahli keluarga berserta dengan anak. Sebiji pasu harga 3,000. Sebelah kiri ada 5, sebelah kanan ada 5. Agak-agak dia berjalan macam mana? Ini pengalaman sungguh hadirin. La haula wala quwata illa billah. Itulah pertama kali saya sampai dan itulah kali ke akhir saya sampai. Lepas tu tak dijemput lagi. Dah tak sampai-sampai, dah sampai ke hari ni kan. Tapi gitulah keadaan. Saya duk tengok macam mana anak dia berjalan. Nak tengok je. Sebab kita bawa anak. Saya bawa anak dah dijemput adik keluarga. Jemputlah ustaz, makan malam. Kita pergi lah. Anak pula baru nak membesar. Tuan rumah melilau tengok anak kita. Gitu mata.
Oh, kata kalau macam ni payah tetamu nak datang ni. Payah tetamu nak datang. Boleh datang seorang ataupun berdua dengan suami atau isteri. Tu je. Dia risau dengan kedatangan tetamunya. Hadirin, macam mana barakah nak turun? Berarti lillah la haula la quwata illa billah. Baik, kerana itu hadirin semua dikasihi Allah Taala, nak ingatkan dan nak fahamkan supaya Allah rezekikan kefahaman kepada kita, membangunkan potensi sabar setiap orang itu, maka dia pertamanya mesti membangunkan keupayaan dalaman dia. Boleh tak ni? Dan mengimbangi. Dan perkara ini tiada keupayaan lain melainkan hadirin mesti minta dengan Allah Ta'ala secara langsung, kerana apa yang ada dalam kita ini selama ini kita telah pun didik dan tarbiyah rasa ini mengikut situasi hadirin lalui dengan kehidupan masing-masing. Betul tak ni? Dan hadirin tahu rasa yang ada pada diri hari ini, rasa macam mana. Hadirin nak bagi tahu semua sekali yang dikasihi Allah Ta'ala, rasa yang ada dalam diri hari ini dia boleh berubah sekiranya mendapat tarbiyah yang baik, dan hadirin akan mengenali nikmat sebuah sabar itu sendiri. Boleh ni? InsyaAllah Allah rezekikan kepada kita untuk jumpa lagi untuk bincang apa tu sabar untuk akan datang, insyaAllah. Allah Rabbana afriq alaina sabran, ya Allah limpahkanlah ke atas kami sifat-sifat sabar. Wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami. Wansurna alal qaumil kafirin, menangkanlah kami ke atas golongan yang memusuhi kami, ya Allah. Rabbana afriq alaina sabran, ya Allah limpahkanlah ke atas kami sifat-sifat sabar. Wa tawaffana muslimin, dan matilah kami semua dalam keadaan yang kami berserah diri kehadap-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa ufil lana, maafkanlah kami, fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.